Proses pengundian PRK Kemaman terus berjalan lancar sejak pagi tadi. Berita tengah hari 2 Disember, saya Hazel Desmond. Proses pengundian PRK Kemaman bermula hari ini. Cuaca baik membantu pengundi keluar mengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Di SMK Sultan Ismail, peratusan keluar mengundi mencecah hampir 35% setakat ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Atika Makta di sana. Baik Hazel, hari ini seramai 1,598 pengundi layak mengundi di SMK Sultan Ismail ini. Dan ketika ini peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini mencecah hampir 35%. Di sini 3 saluran telah dibuka manakala 22 petugas pelbagai agensi diletakkan di sini bagi memudahkan proses pengundian hari ini. Pagi tadi saya sempat menemui Ketua Polis Negeri Terengganu, Datuk Mazlin Mazlan, dan beliau ada menyatakan untuk P040 Kemaman ini seramai 1,113 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PDRM ditempatkan di kesemua pusat mengundi bagi memastikan kawalan keselamatan sepanjang proses mengundi lancar. Manakala 112 anggota trafik turut dikerah bagi menjaga lalu lintas dalam memudahkan pengundi melunaskan tanggungjawab mereka. Cuaca cerah dari awal pusat pengundian ini dibuka pukul 8 pagi tadi juga membantu kelancaran sekaligus membolehkan pengundi melunaskan tanggungjawab mereka. Nasihat saya keluar awal untuk menunaikan tanggungjawab memandangkan mendung ketika ini di atas kepala saya dan saya jagakan hujan di petang hari. Sekian saja dari saya. Kita ke SK Teluk Kalong bersama Jasmi Faizal di sana. Silakan. Baik, terima kasih Atika. Saya kini berada di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong bagi membawakan keadaan semasa hari mengundi bagi pelari kecil PRK P040 Kemaman. Dan saudara mengikut daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Pusat Mengundi ini mempunyai seramai 1,919 pengundi berdaftar membabitkan 3 saluran mengundi. Dan apa yang dapat saya kongsikan, perjalanan proses mengundi berjalan lancar namun tren keluar mengundi ketika ini sedikit perlahan membabitkan ketiga-tiga saluran mengundi. Ia berikutan ada di kalangan pengundi mengambil peluang keluar mengundi pada sebelah petang atas faktor bekerja dan sebagainya. Manakala keadaan cuaca hari ini cukup baik dan peratusan keluar mengundi setakat jam 12.30 hari tadi adalah sebanyak 35%. Dan bagi melancarkan proses pengundian hari ini, seramai 2,102 petugas SPR telah dilantik bagi mengendalikan proses pengundian berkenaan membabitkan 141,043 orang pengundi berdaftar. Dan saudara, bagi PRK P040 Kemaman ini, semua 49 pusat mengundi dibuka serentak pada pukul 8 pagi tadi dan ditutup sepenuhnya pada jam 6 petang nanti. Dan PRK Kemaman ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di antara Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor dan calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dan saudara, kami akan bawakan perkembangan PRK P040 Kemaman ini dari semasa ke semasa dan teruskan kesihatan anda bersama RTM. Baik, sekian dulu laporan semasa hari mengundi bagi PRK P040 Kemaman. Kembali bersama Hazel. Jasmi Faisal, terima kasih. Dalam pada itu, polis mengaktifkan 12 pasukan opcantas bagi memastikan perjalanan hari pengundian pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman berjalan lancar tanpa gangguan. Selain itu, 1,113 pegawai dan anggota Polisi Raja Malaysia PDRM ditempatkan di kesemua pusat mengundi bagi memastikan kawalan keselamatan sepanjang proses pengundian lancar. Sebanyak 112 anggota trafik turut ditugaskan untuk melancarkan lalu lintas dan memudahkan semua pengundi sampai ke pusat mengundi dengan selamat dan cepat. Untuk PRK ini semua setakat ini berjalan lancar. Walaupun ada sedikit-sedikit gangguan, tetapi kita dapat manage dengan baik dengan kerjasama semua agensi dan pada pagi ini kita melihat bahawa semua pusat-pusat mengundi sudah beroperasi dan kita minta supaya semua pihak mematuhi undang-undang. Jadi kita beri peluang kepada semua pengundi-pengundi mengundi dalam keadaan yang selesa dan selamat.
Sementara itu, golongan pengundi warga emas antara yang awal tiba menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Mereka hadir seawal jam 7 pagi. Tak ada. Memang makcik datang awal. Daripada muda sampai ketua, awal semua mari. Macam ni lah, tiap mengundi mari awal. Tak nak mari lewat-lewat, rebut-rebut. Semangatlah. Semangat tanggungjawab kita. Saya selalu datang awal. Saya pun ada kerja lah, yang ada gas, kerja sikit-sikit. Mana kata orang Terengganu tak mau bolong. Seramai 1,598 pemilih berdaftar layak mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail dengan 3 saluran mengundi disediakan. Perkembangan banjir di Kelantan, 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka hari ini membabitkan 2 PPS di Tanah Merah dan 1 di daerah Kota Baru. Di Tanah Merah, PPS Sekolah Kebangsaan Klewek dan PPS Balai Raya Padang Kijang dibuka kira-kira 10 pagi tadi, menempatkan 36 penduduk terjejas banjir daripada 14 keluarga. Manakala di daerah Kota Baru pula, PPS Sekolah Kebangsaan Pangkal Kalong yang dibuka sekitar 8 pagi tadi menempatkan seramai 19 penduduk terjejas banjir daripada 5 keluarga. Menurut info bencana JKM, ia menjadikan keseluruhan seramai 1,005 penduduk terjejas banjir daripada 327 keluarga ditempatkan di 8 PPS di negeri itu setakat pukul 12 tengah hari tadi, membabitkan daerah Kota Baru, Tanah Merah, Pasir Mas, Machang dan Bacok. Banjir di Johor kini semakin pulih dengan 2 PPS ditutup sepenuhnya pukul 12 tengah hari tadi. Tinjauan RTM di Kampung Paya Kenangan, Johor baru menyaksikan penduduk terjejas mula kembali ke rumah untuk proses pembersihan. Dah berapa kali dah kena, dah banyak kali dah macam ni. Memang kawasan banjir ni. Tengok pada cuaca lah. Tapi tiap tahun mesti ada punya. Yang kali ini dia tak teruk tapi ada naik lah, ada besar sikit lah. Dalam rumah, dalam paras lutut dia. Kita tengoklah barang kalau besar. Barang-barang kita semua tombang kan. Itu jadi leceh tu. Gobok-gobok boleh jatuh, selut-selut semua. Tengah kemas dalam, lepas tu turun-turunkan barang sikit lah. Lecehnya apa tu? Nak turunkan barang-barang macam mesin basuh. Berselut tu? Apa? Berselut tu? Berselut lah. Makan masa ada? Makan masa juga dalam 1 jam, 2 jam. Tiap kali ada biasa lah. Barang-barang kita orang dah pindah ke awal. Cuaca baik sejak semalam menyaksikan paras air banjir surut dengan cepat dan membolehkan penduduk kembali untuk proses pembersihan rumah. Sejak dibuka Khamis lalu, lebih 560 penduduk telah dipindahkan ke PPS melibatkan Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara dan Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baharu. Satu kerangka akan disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam tempoh sebulan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, inisiatif tersebut memudahkan pengawal seliaan platform berkenaan di negara ini. Jelas beliau, MCMC perlukan sedikit masa untuk lengkapkan kerangka terbabit, termasuk mengumpul beberapa perkara daripada pengalaman luar. Selain itu, perbincangan Suruhanjaya itu dengan penyedia platform media sosial sebelum ini. Antara perkara yang kita akan buat dalam masa yang terdekat ni adalah memastikan semua platform media sosial mendaftar dengan MCMC. Beliau memaklumkannya kepada pemberita selepas rakaman program Suara Anak Madani di Ibu Negara. Radio Televisyen Malaysia RTM merangkul Anugerah Kepimpinan PRCM Malaysia 2023 dalam Anugerah Perhubungan Awam Malaysia MPRA ke-15. Ia pengiktirafan atas sumbangan RTM kepada lanskap media negara selain pencapaian cemerlang sejak tahun 1946. Presiden PRCM Malaysia Profesor Muhammad Said Bani CM Din berkata, RTM konsisten menyediakan maklumat sahih selain menjana kandungan segar dan memenuhi cita rasa masyarakat. Kita rasa tiba masanya kita mengenali
RTM mengetengahkan apa yang RTM telah lakukan daripada kerjasama ada daripada TV ataupun dari radio. Program-program sebegini memberi impak dan RTM juga mempunyai banyak program-program daripada 70-an, 60-an, 70-an yang saya amat minati. Dan yang paling penting RTM adalah sebuah organisasi penyiaran yang unggul. Semua kejayaan itu adalah kejayaan producer, reporter, penerbit dan ketua-ketua unit dan sebagainya, and almost everybody di RTM yang membuatkan kejayaan ini. Jadi apa yang kita buat penambahbaikan itu semua didn't go unnoticed. Jadi konsultan-konsultan di PRC Malaysia melihat akan perubahan yang kita buat. Penganjuran tahun ini menyaksikan 57 pemenang dipilih berdasarkan 30 kategori. Bertemakan The Art of, anugerah ini bertujuan menonjol kreativiti, ekspresi dan inovasi pemain industri dalam bidang perhubungan awam dan komunikasi. 1,800 peserta dari dalam dan luar negara terlibat dalam World Quran Convention 4.0 yang berlangsung hari ini. Konvensyen antarabangsa anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu bertujuan membudayakan nilai positif dalam komuniti Islam berpandukan Al-Quran dan hadis. Bertemakan Serve to be Served, a Divine Guidance from Surah Al-Insan, turut menjadi pencetus membina legasi Young Muslim Leaders for the World. Pihak Yayasan Ummah Ikhlas juga telah melatih selama 500 pelajar-pelajar di seluruh dunia berkaitan dengan kepimpinan menerusi Al-Quran. Tema surah yang dipilih pada kali ini iaitu surah Al-Insan, dan surah Al-Insan ini sangat sesuai, khusus kalau saya cakap dalam konteks kerajaan Madani ini, dengan enam teras yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri secara khususnya berkaitan dengan persoalan kemanusiaan. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin turut berangkat hadir ke konvensyen tersebut. 69 orang pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan di sebuah perkampungan setinggan di Kampung Pantai Dalam awal pagi tadi. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Operasi Jafri Embok Taha, mereka antara 110 warga asing yang diperiksa dalam serbuan tersebut. Semua parti yang ditahan merupakan warga Indonesia, terdiri daripada 45 lelaki dan 23 perempuan serta seorang kanak-kanak lelaki. Parti seraman 69 orang ini adalah di bawah Seksyen 6/1/C, iaitu tidak mempunyai PAS atau permit yang sah. Dan seterusnya Seksyen 15/1/C, iaitu telah tinggal melebihi tempoh masa, overstay. Dan juga lain-lain kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan juga Peraturan Imigresen 1963. Kesemua tahanan akan ditempatkan di Depo Imigresen Bukit Jalil untuk tujuan siasatan dan tindakan selanjutnya. Saksikan secara langsung Grandstand khas Hari Mengundi PRK P040 Kemaman bermula 8 pagi hingga 11 pagi. Dan Grandstand khas analisis keputusan PRK P040 Kemaman Sabtu 2 Disember 2023 8.30 malam di TV1 dan 9 malam di saluran berita RTM. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda.
Jom derma darah. Bursa Malaysia dijangka menyaksikan beberapa penjajaran semula portfolio serta aktiviti kemaskini akaun minggu depan. Aktiviti berkenaan boleh menolak naik indeks penanda aras apabila pasaran memasuki bulan Disember. Penyelidik ekuiti Rakuten Trade, Tong, berkata secara teknikalnya indeks penanda aras telah mengalami lantunan semula dan melepasi pergerakan cergas selama seminggu pada Khamis. Tahap rintangan seterusnya dikenal pasti pada 1465 dan para psikologi pada 1,500. Rakuten Trade mengunjurkan potensi peningkatan seterusnya sekiranya FBM KLCI melepasi garisan rintangan 1,465. Selain itu, inflasi yang semakin perlahan, pengurangan kadar oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan pertumbuhan melebihi jangkaan mungkin boleh menjadi pendorong yang membina untuk saham. Koperasi Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor Berhad, Ko-Kasih, memeterai kerjasama dengan Koperasi Usahawan MyOKU Selangor Berhad, MyOKU. MOU bagi tujuan membangunkan aktiviti agro pelancongan di kawasan Bukit Tasik Serendah, Hulu Selangor. Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan YBK, Datuk Zainal Abidin Sakom, yakin potensi besar projek tersebut berupaya membantu kedua-dua pihak menjana pendapatan selain memperkasa komuniti OKU. Koperasi-koperasi yang biasa ni datang untuk approach kita bagi membina atau membangunkan tanah dengan konsepnya yang bagus. Jadi oleh kerana koperasi ini membuat satu sikap memohon kerjasama daripada kerajaan, daripada koperasi pegawai yang datang sekali hari ini, dan memohon kerjasama daripada masyarakat ramai supaya nanti hasil-hasil barang-barang mereka ini datanglah beli. Pembangunan di tanah seluas 60 ekar milik YBK itu akan menjurus kepada aktiviti pertanian, penternakan dan pelancongan. Menelan kos keseluruhan RM5 juta, pusat tersebut dijangka beroperasi tahun depan. Pemerkasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjadi kunci kepada kejayaan agenda peralihan tenaga negara. Langkah tersebut mampu mempersiap modal insan dengan kepakaran selari keperluan masa depan. Pendidikan STEM yang holistik juga menyumbang kepada penyertaan inklusif seluruh anggota masyarakat untuk sama menjayakan agenda bebas karbon tanpa meminggirkan mana-mana kumpulan. As part of the transition is not just the energy mix, but also the skills mix. So I think if this cascades right into all levels, all communities, including schools and universities, and actually changes some of the way science is taught and encourages engineers into the energy industry, then I think that will definitely help in terms of social inclusion. Turut ditekankan dasar yang konsisten. Selain strategi komunikasi termasuk promosi berkesan juga mampu meningkatkan kesedaran ramai berhubung pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Program Kewangan Sosial iTekad diluncurkan sebelum ini telah memanfaatkan 4,000 usahawan dan menggalakkan sambutan oleh 12 institusi kewangan. Maka dana tambahan RM25 juta sebagai geran padanan dengan institusi kewangan kerana kejayaan awal. Kerajaan menyediakan RM200 juta April lalu untuk membangunkan semula tanah-tanah wakaf di Pulau Pinang secara pinjaman mudah. Tahun depan insya-Allah kerajaan meningkatkan dana kepada RM500 juta untuk pinjaman mudah meningkatkan pembangunan semula tanah-tanah wakaf di seluruh negara. Pesawat pejuang rejim Zionis menggempur Gaza pada Jumaat selepas rundingan untuk melanjutkan tempoh gencatan senjata sementara selama seminggu dengan Hamas gagal. Serangan udara itu telah mengorbankan lebih 180 orang, mencederakan sekurang-kurangnya 589 yang lain dan memusnahkan lebih 20 rumah.
Kawasan Timur Han Yunis di selatan Gaza paling teruk dibedil apabila tarikh akhir gencatan senjata sementara tamat sejurus selepas subuh. Menurut sumber perbincangan yang bertujuan melanjutkan gencatan senjata antara kedua-dua pihak di Qatar telah gagal. Israel juga menggugurkan risalah menggesa penduduk di beberapa kawasan di selatan Gaza meninggalkan tempat tinggal masing-masing dan menuju ke selatan Rafah berhampiran sempadan Mesir. Pada Khamis, Amerika Syarikat beri amaran kepada Israel bahawa jumlah kehilangan besar nyawa orang awam yang berlaku di utara Gaza tidak seharusnya berulang di selatan Gaza. Sementara itu, tabung kecemasan kanak-kanak pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menggesa supaya gencatan senjata di Gaza dikekalkan. Seruan dibuat selepas Israel meneruskan serangan ke atas Gaza selepas gencatan senjata berakhir. Jurucakap UNICEF James Elder menegaskan lebih banyak serangan ke atas Gaza tidak akan membawa kepada apa-apa selain pembunuhan beramai-ramai. Sekurang-kurangnya 32 rakyat Palestin selepas gencatan senjata tamat. Sawaf dan ahli keluarga lain maut ketika serangan udara Israel di selatan Gaza. Al-Sawaf yang parah dalam pengeboman itu dibawa ke Hospital Al-Ali Baptist dengan kenderaan persendirian selepas tiada pasukan perubatan tiba. Al-Sawaf dan saudara mara yang lain yang terbunuh dikebumikan di tanah perkuburan Al-Bash di Bandar El-Derg. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Anadolu, Serdar Karagoz dalam kenyataan takziahnya memaklumkan 71 wartawan sudah terbunuh sehingga kini dalam serangan Israel ke atas Gaza. Lebih 15,000 rakyat Palestin, kebanyakannya kanak-kanak dan wanita terbunuh dalam serangan Israel sejak 7 Oktober. Rejim Zionis dilihat menyasarkan pejuang Hezbollah di Lebanon apabila pada Jumaat mendedahkan satu video serangan udara terhadap kumpulan itu. Bagaimanapun, tiada lokasi tepat atau tarikh rakaman didedahkan. Serangan berkenaan telah mengorbankan 3 orang di selatan Lebanon. Serangan tercetus ketika gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir yang mendorong semula permusuhan di sempadan. Hezbollah yang disokong oleh Iran yang juga sekutu Hamas turut memaklumkan 2 daripada anggotanya terbunuh. Hezbollah juga telah melakukan serangan balas ke atas markas tentera Israel di sempadan. Selepas meletusnya perang Hamas-Israel pada 7 Oktober, Hezbollah melancarkan serangan roket hampir setiap hari ke atas kedudukan Israel di sempadan, manakala Israel melancarkan serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Aksi Liga Super, Ketua Jurulatih Selangor Tang Cheng Ho sedang merangka taktikal terbaik berdepan Kedah Darul Aman KDA di Stadium Darul Aman malam ini. Aksi tersebut sangat penting untuk kedua-dua pasukan yang kini memburu tiket beraksi di peringkat Asia musim depan. Berbaki 2 perlawanan lagi, Selangor kini mengumpul 55 mata. 2 mata di hadapan KDA yang menghuni tangga ketiga. Kemenangan ke atas KDA akan mengesahkan gelaran naib juara Liga Super buat Selangor dan berpeluang bersaing dalam kejohanan peringkat Asia tahun depan. Bekas pengendali Harimau Malaya itu mengakui sudah melakukan analisis terhadap taktikal yang digunakan pengendali KDA, Nafuzi Zain. Namun berhadapan skuad Sang Kenari di halaman sendiri dengan ribuan penyokong bukan satu tugas mudah. Sokongan penyokong di Stadium Darul Aman bakal menjadi motivasi kepada pemain Kedah yang turut mahukan keputusan positif. Sementara itu di Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam tadi menyaksikan Negeri Sembilan FC, NSFC tidak berdepan masalah menewaskan Kelantan United FC KUFC 4-0. Perlawanan tersebut terpaksa ditangguhkan selama sejam setengah berikutan air bertakung di atas permukaan padang susulan hujan lebat pada sebelah petang. Keadaan padang becak tidak menjadi halangan buat anak buah Kia Devon untuk meledak gol pertama pada minit ke-16 menerusi Harold Gulen yang memanfaatkan bola sepakan penjuru rakan pasukan. 3 lagi gol NSFC dijaringkan oleh Muhammad Azbullah Abu Bakar pada minit ke-25 serta R. Barat Kumar yang meledak 2 gol pada minit ke-42 dan 65. Kemenangan 4-0 menyaksikan NSFC menduduki tangga ke-9 Liga mengumpul 27 mata, manakala KUFC di tangga ke-12 dengan 14 mata selepas 25 perlawanan.
Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan unit pelesenan kelab telah menerima dokumen berkenaan pembayaran tunggakan gaji pemain dan pegawai Kelantan FC. Bagaimanapun, segala dokumen berkenaan melibatkan 30 pemain dan pegawai itu kini dalam proses semakan oleh First Instance Body FIB. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Ramalingam, pengesahan pembayaran perlu dilakukan oleh FIB dengan semua pihak terlibat, termasuk merujuk perkara itu dengan Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia. Kelantan FC juga perlu menghantar surat deklarasi membuktikan ia bebas daripada sebarang tunggakan sehingga 30 November mengikut subkriteria kewangan F09 Peraturan Pelesenan Kelab MFL edisi 2023. Berserta penyelesaian untuk kes-kes bersangkut keputusan FIFA dan FFM sebelum 31 Disember ini. Jika Kelantan gagal di fasa pertama, ia secara automatik tidak akan menerima lesen kebangsaan bagi musim 2024-2025 sekaligus tidak layak beraksi dalam saingan Liga Super. Tular di media sosial mengenai kenyataan seorang individu menerusi akaun TikToknya yang menyatakan kerajaan tidak memberi kebenaran untuk media memaparkan berita yang sahih kepada masyarakat. Dalam video tersebut, memaparkan buletin TV3 sengaja memotong paparan mengenai ekonomi semasa yang berlaku di Malaysia. Kesan daripada hantaran itu, ia telah mengundang pelbagai persepsi daripada masyarakat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat. Jabatan Berita dan Ehwal Semasa TV3 menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berupa fitnah. Kononnya wujud campur tangan tertentu yang menyekat penyampai daripada membaca penuh berita mengenai nilai perdagangan Malaysia dalam siaran berkenaan. Apa yang berlaku adalah kerosakan teknikal di luar jangkaan yang berjaya diperbetulkan segera. Berita mengenai jumlah perdagangan negara disiarkan secara penuh dalam buletin utama pada 29 November 2023. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari 2 Disember berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Zul Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.